Makin ramai MP pembangkang hilang percaya pada parti sendiri Anwar. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim percaya lebih ramai ahli parlimen pembangkang akan menyokong kerajaan perpaduan kerana hilang keyakinan terhadap parti mereka apabila perubahan kerajaan dijanjikan tidak berlaku. Anwar berkata, mereka ada dijanjikan dengan janji palsu dengan pelbagai langkah tebuk atap yang nyata tidak menjadi kenyataan dan memainkan persepsi negatif termasuk isu-isu perkauman. Mereka diberikan harapan walaupun saya katakan atap ini bukan atap rumbia tetapi atap konkrit. Mereka berpindah dari Dubai ke London, mereka juga lupa atap konkrit jauh lebih tebal. Dan bila terhakis harapan orang-orang, ahli parlimen dijanjikan perubahan akan berlaku, seorang demi seorang akan meninggalkan parti mereka. Tuan Ibrahim turut hadir timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Zahid Hamidi dan juga Menteri Besar Perak Sahrani Muhammad yang juga pengurusi BN Perak. Anwar juga pengurusi berkata kestabilan kerajaan perpaduan termasuk gabungan dari Sabah dan Sarawak adalah kukuh dan pihak yang sentiasa cuba menggugatnya perlu menerima kenyataan gabungan itu akan kekal sehingga akhir penggal. Yang di-Pertuan Agong juga menasihatkan pada malam tadi agar pemimpin politik memelihara perpaduan dan kepimpinan perlu menumpukan memacu pertumbuhan dan biar bicara soal merancang setelah 5 tahun iaitu akhir penggal. Saya yakin juga Tunku Sultan Johor akan menjadi Agong yang mempertahankan pendirian yang sama, kata Presiden PKR itu. So, semakin hari kita kata semakin ramai yang mula menyokong. Yang terbaru yang menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah daripada Parti Bersatu juga dan mula menyokong, saya dah sebut 2 Januari tempoh hari, bahawa ada seorang lagi ahli parlimen Bersatu, PN yang akan menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri. Dan akhirnya perkara itu berlaku. Dan menurut dakwaan daripada Bukit Gantang, beliau mengatakan bahawa ada lagi ramai yang akan pergi menyatakan sokongan kepada PMX. Tapi tak kisahlah ramai atau tidak, itu bukan penting. Itu tak penting, tuan-tuan. Sebab kalau kita tengok dari segi jumlah dia, kita dah tak ada isu dengan jumlah dah. Kan? Kita dah tak ada isu dengan jumlah. So bila geng-geng atuk ni dia nak main isu, dia nak mengatakan bahawa kerajaan ni bakal tumbang, tak payah anxiety sangat lah, tak payah shaking lebih sangat. Sebab kerajaan tak tumbang, tuan-tuan. Yang mula nampak tumbang nampak gayanya dia orang. Kenapa saya kata mula nampak tumbang dia orang, tuan-tuan? Okey. Pengkhianat dia khianati ya. Tuan-tuan dengar dulu tuan-tuan tengok apa yang saya bacakan. Muhyiddin boleh pecat Hamzah jika wujud 2 kem. Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin sudah lama memecat Hamzah Zainuddin daripada jawatan Kuasa Setiausaha Agong sekiranya benar wujud dakwaan 2 kem di dalam parti tersebut. Menurut Datuk Edin Shazlin Sih berkata, sekiranya wujud 2 kem di dalam parti tersebut. Baik. Dia nak mengatakan seolah-olah tidak ada 2 kem di dalam parti ini, tak ada. Okay? Tidak ada 2 kem pun. Hanya ada 1 kem. Saya nak ceritakan bahawa pendedahan daripada Bukit Gantang itu jelas. Bukit Gantang menyatakan bahawa sekiranya Muhyiddin Yassin tidak berundur dan memberi laluan kepada Hamzah Zainuddin, maka MP akan mula mengambil tindakan lebih ramai menyokong PMX selepas ini. Dan saya nampak bahawa sokongan kepada PMX ini salah satunya peruntukan lah. Tapi bukan itu yang paling utama. Yang paling utama sebenarnya mereka sudah hilang keyakinan kepada presiden mereka sendiri iaitu Hamzah. Iaitu Muhyiddin Yassin. 10 lagi ahli parlimen bersatu sokong PMX. 10 lagi ahli parlimen pembangkang akan mengumumkan sokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mendedahkan demikian, ahli parlimen Bukit Gantang Datuk Syed Abu Hussein berkata ia membabitkan 5 ahli parlimen dari kawasan utara, Kedah, Pulau Pinang dan Perak, serta 3 daripada kawasan timur, Kelantan, Terengganu dan juga Pahang. Selain itu, katanya kawasan tengah pula membabitkan seorang parlimen Melaka dan seorang lagi ahli parlimen dari Selangor. 2 lagi parlimen ahli Selangor. Sebelum ini sudah 6 ahli parlimen pembangkang menyatakan sokongan daripada Tanjung Karang, dan terbaru termasuk daripada Tanjung Karang, Datuk Dr. Zulkafli Hanafi semalam. Dikabarkan juga Ronald Kendi dikabarkan akan menyatakan juga sokongan terhadap PMX. Wallahualam betul atau tidak, kita tunggu je lah pengumuman. Tapi saya bukan poinnya itu, tuan-tuan. Kita tak dia macam pengumuman PN pergi sokong PMX ni dah jadi macam basi dah, tuan-tuan.
kita dah tak excited dah. Sebab apa? Bila kita dah tak excited, sebab kita tak excited sebab tak ada sokongan daripada mereka pun, kita dah majoriti dah besar. Jadi dengan sokongan daripada mereka, bukan untuk menambah majoriti PMX tu, bukan. Tetapi sokongan itu sebenarnya nak menunjukkan betapa lemahnya pembangkang sekarang ini. Daripada segi data, dapatan, daripada segi kecaman dan juga, bukan kecaman lah, tapi maksudnya hentaman mereka terhadap kerajaan pun kita nampak bahawa kita tak nampak pembangkang ni berada dalam keadaan yang stable. Dia bergaduh sesama sendiri, sampaikan Wan Faizal ni, memang kita ketahui Wan Faizal ni adalah tim Muhyiddin Yassin. Tiada kata dua diberikan Wakil Rakyat Bersatu pada pimpinan parti Wan Faizal. Ketua Pemuda Bersatu Wan Faizal berkata menyangkal dakwaan lebih ramai ahli parlimen PN akan mengisytiharkan sokongan kepada Perdana Menteri. Dia berkata tidak timbul dakwaan bahawa ahli Parlimen Bersatu memberi kata dua kepada pemimpin. Saya duduk dengan ramai ahli Parlimen Bersatu dan PN. Tidak pernah timbul soal ini. Isu seperti berkaitan langsung tidak pernah berbangkit, katanya. Tadulid FMT memetik sumber rapat dengan seorang ahli Parlimen Bersatu mendakwa lebih ramai ahli parlimen parti itu akan menyokong Perdana Menteri, melainkan pembangkang dapat membuktikan mereka mampu menukar kerajaan dalam tempoh yang terdekat. Tambahan sikit. Sementara itu, Wan Faizal berkata dia akan mengusulkan kepada Majlis Pimpinan Tertinggi supaya tindakan undang-undang dibuat agar wakil rakyat beralih sokongan melepaskan kerusi masing-masing. Setakat ini, 6 ahli Parlimen Bersatu menyertakan sokongan terhadap Perdana Menteri. Okey. So, bolehkah mereka menggunakan tindakan undang-undang supaya mereka melepaskan kerusi? They can try, mereka boleh cuba, tetapi undang-undang itu mereka sendiri yang buat masa mereka berkuasa hari itu. Dan di dalam undang-undang itu menyatakan sokongan kepada pihak lain tanpa keluar daripada parti tidak dianggap sebagai lompat parti. Malah pada waktu itu Bersatu juga meletakkan dipecat daripada parti tidak dikira sebagai lompat parti. So akhirnya bila dia tidak dikira sebagai lompat parti, so adakah perkara itu boleh bawa ke dalam parlimen dan akhirnya menyebabkan bawa ke mahkamah dan akhirnya menyebabkan mereka jatuh daripada menjadi seorang ahli parlimen? Kita kena tengok nantilah apa keputusan hakim. Tetapi saya nak bawa beginilah tuan-tuan. Saya kata bahawa sebenarnya kerajaan ini tidak lemah. Tanpa sokongan 10, 16 orang yang melompat ni pun, atau bukan melompat tapi menyokong ini pun, kerajaan ini tetap kuat. Sekarang seperti mana yang saya sebut tadi, pembangkang yang semakin lemah. I can never say this enough, tuan-tuan. Kita ambil masa untuk kita mendengar kembali, kita ambil masa untuk mengimbau kembali apa yang berlaku pada tahun 2018. Kita imbau sebelum itu apa yang berlaku pada tahun 2016. Muhyiddin Yassin dibuang daripada UMNO, Mahathir Mohamad lepas tu later keluar daripada UMNO menyertai Pakatan Harapan. Muhyiddin Yassin dibuang kerana pada waktu itu dia beranggapan dia boleh jadi Perdana Menteri. Dia bawa isu 1MDB, dia terus kena buang daripada UMNO. Bila dia keluar, akhirnya Pakatan Harapan ambil dia. Bila bincang, pembentukan Pakatan Harapan plus Bersatu pada tahun 2017 dengan Mahathir masuk dan sebagainya, 2018 masuk pilihan raya, menang. Bila menang, apa yang Mahathir kata pada Datuk Seri Anwar Ibrahim setelah 2 tahun jadi Perdana Menteri? Saya tak akan bagi Anwar jadi Perdana Menteri. Kita tengok muka-muka pengkhianat daripada PKR sendiri. Azmin, Zuraidah and the gang. Ali Biju, Willy Mongin. Pada masa itu di Sarawak, dari Sarawak, Baru Bian. Ni orang yang memang anti kepada Iswardi Morni pada waktu itu. Even sebelum orang kenal Iswardi Morni pun, dia orang dah kenal lah. Later, Larry Seng. Larry Seng ni, aku ada sejarah personal dengan dia. Kan? Ali Biju ni, saya tak adalah gaduh dengan dia per se lah, tak ada. Baru Bian pun saya tak pernah berjawab dengan dia, tak pernah. William Wongin pun saya tak pernah berjawab dengan dia, tapi cuma dia khianat lah. Tapi Larry Seng saya pernah berjawab dengan dia. Tapi Larry Seng ni dia keluar kemudian. Tak apalah, lantak dia lah. Kan, saya tahu politik dia macam mana. Lepas itu 2020 macam mana kerajaan ditumbangkan, macam mana kita dimalukan, macam mana kita dihina. Lepas itu Tuhan bagi kita cash, tuan-tuan. Dia orang jadi kerajaan, tapi negara kena tutup. Negara masa tu kena tutup. Kita dianggap sebagai apa orang kata, dah lah kita tutup. Dia buat darurat.
2 tahun. Tuan-tuan ingat 2 tahun dia buat, dia tutup negara kita. Dia buat darurat 6 bulan. Terima kasih Yang Menderma Yusof Ishak. Kan? Dia buat darurat lagi. On top of dia tutup negara, dia buat darurat. Sampai saya bising, tuan-tuan. Buat darurat tu tak apa, itu cerita lain. Dan akhirnya dia kenakan kita dalam darurat itu. Rupanya dia sakau duit kita. Tengok tuan-tuan, 2021 jutaan ringgit dia minta. Ratusan juta masuk akaun. Itu yang kita tahu, yang kita tak tahu. Dan pada waktu itulah dalam keadaan mereka bergembira dengan segala kepuncak kekuatan, saya kata pengkhianat akan dikhianati. I can never say this enough lah. Bukan saya seronok lah. Saya bukan seronok dengan benda-benda macam ni. Tapi bila kita tengok berlaku depan mata kita, it's a lesson to us. PAS bersekongkol dengan pengkhianat. PAS memang dia bukan pengkhianat per se, tapi dia bersekongkol dengan pengkhianat. UMNO bersekongkol dengan pengkhianat. Tengok apa jadi. Bersatu pergi sisihkan mereka. Akhirnya mereka kalah dengan kerusi yang paling teruk dalam sejarah UMNO. Siapa yang pergi kalahkan bersatu UMNO dengan keadaan yang lebih teruk? Bukannya Pakatan Harapan. Yelah, Pakatan Harapan sikit lah. Tetapi siapa? Bersatu dan PAS ni. Yang sebelum ini mereka bergabung. Apa punya sway